Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita nak sambung balik kitab kita ni. Buku Qawaid Taranum, cara berlagu, membicarakan sistem membaca Quran mengikut kurikulum yang betul. Pertama, tahsin shad, yang kedua at-tajwid, yang ketiga nak taranum, yang keempat nak at-tartil dan fasahah. Disusun oleh Haji Ja'far bin Ismail. Jadi kita muka 112 ni dah. Hari ni kita nak bincang huraian kurikulum yang ketiga lah dah, iaitu at-taranum dah. Bagaimana anda mengenali taranum dah? Bagaimana anda mengenali taranum? Dan sejarahnya, sejarah taranum dah. Pertama dah, 3.1 pengenalan taranum. Taranum yakni lagu. Maksud taranum ni maksudnya lagu. Ialah suatu ilmu atau suatu kaedah suara yang diperbagaikan bunyi mengikut prosesan nada dah. Proses nada lah. Rentak dan irama yang tertentu untuk menambahkan keelokan seni bunyi sesuatu bacaan, khususnya bacaan Al-Quran. Nak suruh bunyi sedap tu, kajilah, kaji ulama. Tak tahu lah, tak ada dari mana. Yang pentingnya dia buat lagu dalam bentuk yang tidak bertentangan dengan kaedah asah lah. Kita bincang sebenarnya tajwid ke apa tak. Kalau bertentangan dengan kaedah tu jadi haram pula dah. Okey, 3.2 dah. Ciri-ciri taranum yang mu'tabar. Setiap taranum atau lagu pastinya tidak terpisah dari ciri-ciri yang berikut. Pertama, nada, iaitu tingkatan atau tekanan bunyi suara. Nada, tinggi rendah ke apa lah. Yang kedua, rentak, iaitu pergerakan menghidupkan bunyi suara. Pergerakan untuk hidupkan bunyi suara. Yang tiga, irama, iaitu alunan atau bentuk bunyinya. Alunan atau bentuk bunyi. Yang tiga perkara ni dah. Nada, rentak dan irama dah. Nada, rentak dan irama. Tegasnya suatu bunyi tanpa mengandungi ciri-ciri tersebut, maka ini tidak dikatakan taranum. Kalau tak ada nada, tak ada rentak, tak ada irama, maka bukan dikatakan taranum dah. 3.3. Taranum adalah sebahagian dari budaya dah. Kata budaya dah. Setiap makhluk ciptaan Allah memang tidak terpisah dari budayanya yang tersendiri. Manusia juga tidak boleh dipisah dari budayanya. Termasuk budaya peraturan dan budaya bacaan, kerana budaya pertuturan dan budaya bacaan itu adalah sebahagian daripada ciri-ciri alat penyampaian mereka. Tak apalah, ya gitu dah saudara. Yang ke-3.4, dan mempertahankan identiti budaya. Setiap budaya mungkin berubah atau diubahkan, tapi identitinya tidak mungkin berubah dan tidak mungkin diubahkan. Identiti Melayu, cara pakai Melayu, baju Melayu ke apa gitu saja. Dia kata tidak mungkin diubahkan. Tahulah, boleh berubah lah ni dah. Melayu tak pakai mana dah, pakai tengkol untuk apa dah. Demikian juga budaya taranum bil Quran, ianya mungkin berubah disebabkan oleh beberapa faktor yang tertentu. Di antara faktor-faktor yang berikut, pertama, mengikut suasana atau situasi yang tertentu. Yang kedua, mengikut peredaran zaman atau wawasan yang tertentu. Ketiga, mengikut selera dan kemajuan yang perlu diperkembangkan. 3.5. Secara umum mengenai taranum. Mengikut ahli sejarah, taranum ni muzik. Lagu dah. Muzik. Taranum muzik bahawa asal usul taranum itu adalah diilhamkan dari unsur-unsur berikut. Pertama, dari bunyi-bunyian geseran kayu. Bunyi geseran kayu, muzik dulu kan dah. Lagu muzik dulu dah. Geser-geser kayu bunyi sedap dah. Yang kedua, dari bunyian-bunyian tiupan angin. Tiupan angin ke apa tu, dah sekali jadi serulin dah. Yang ketiga, dari bunyi-bunyian kicau burung. Kicau burung-burung. Yang keempat, dari bunyi-bunyian air yang mengalir. Kemudian digubah dan ditalhinkan oleh profesor muzik atau penyair untuk jadikan berbagai irama taranum mengikut budaya bangsa masing-masing. Lagu ni
ikut masing-masing. Ni tak kait dengan Quran, ni kait dengan budaya masing-masing dah. Yang 3.6, penggubah permudinan Tarannum Arab. Arab pun tadi seluruh dunia. Lebih kurang itulah ada sejarah dia. Mengikut catatan Syekh Muhammad Salih Al-Fatani, iaitu pengarang kitab Sirajul Qari, bahawa permudinan Tarannum ni, muzik Arabi ni adalah di apa ni? Demfurat dari Bunani. Adalah Damfurat dari Yunani ni. Tu hak asal puncanya, iaitu seorang profesor muzik bangsa Greek, Batulmus Al-Hakam Al-Fasufi dia. Jadi Batulmus, jadi puan ini Ptolemus kepada Batulmus ni Al-Hakmi Al-Fasufi, seksi orang falsafah Yunani. Benar dah. Kemudian dipanjatkan oleh pakar muzik tempatan Ishaq bin Ibrahim Al-Mausuni An-Nadim. Jadi benda ni dia banyak lah. Macam ilmu kalam lah. Ilmu kalam ni setengah ni kata ilmu akal kena nak faham Quran, kena akal betul dulu. Dia kata dah, lepas tu ilmu akal ni masalah kaedah yang ambil daripada Yunani dah. Oleh tu guna ayat-ayat macam belit tu, Allah ada menafikan tiada dah. Lepas tu menafikan bertempat, sebab tempat tu jadi makhluk dah. Sebab Allah buat tempat, dia mikir lebih lah. Jadi wujud bila makan ke apa, istilah-istilah tu sebenarnya apabila dia ambil unsur-unsur Yunani Greek, diubah sesuai berdasarkan hukum akal. Konsep yang asal ni berdasarkan Yunani. Begitu juga muzik ni, irama ni. Ni timbul istilah tu Tarannum ni, lagu-lagu ni diubah sesuai asalnya tegak daripada Yunani dah. Tak apalah, tu ni sejarah dia dah. Cumanya setengah ulama tu bagi ke itulah. Ke kata kalau lagu tu nak suruh sedap tanpa mengubah hukum asal, tajwid dan sebagainya tu, tak apa. Cuma gitulah. Kita tengah-tengah tu tak tengah orang bagi Tarannum tilawatul Quran, tilawah tak. Tarik panjang sangat hingga kita bukan nak faham makna dia, nak cakap lagu dia dah. Ni tak silap, sepatutnya Tarannum ni nak suruh menghayati makna dah. Panjang sangat siapa hilang perhatian maksud tu, tak siapa nak maksud asalnya. Tak apa, 37. Penerapan budaya Tarannum kepada bacaan Al-Quran pula. Tu dah. Asal dia tak kait dengan Quran, ada budaya masing-masing. Lepas tu Arab pula masuk dengan Yunani. Lepas tu nak masuk budaya Tarannum ke dalam baca Quran. Dah mana Quran? Mengikut catatan seorang penyair dan ahli sejarah bangsa Arab, Ibn al-Arabi, bahawa Tarannum itu adalah budaya kepada masyarakat Arab yang silam. Sehingga di mana-mana dan bila-bila sahaja mereka berada, sama ada ketika bekerja, berjalan atau berehat, mereka sentiasa mengalungkan Tarannum, lagu-lagu di samping keindahan syair kebanggaannya, kebanggaan mereka lah. Dia ni banyak guna dalam lagu ni. Jadi tu payah lagu, semata-mata lagu nak kata haram, payah dah. Ataupun muzik pun lagi itulah. Nak kata betul-betul haram tak. Lah ni kurang salafi kuat benar hari dah. Sedangkan itulah nak kata hari muda-muda payah juga ni. Dah sebabnya benda tu jadi dulu tu biasa dah. Cuma kalau ada unsur-unsur jelas hari tu arak pegang putih memang ada. Tetapi setelah memunculnya agama Islam, maka Rasulullah SAW menggalakkan, menyarankan supaya mereka umat Islam menukarkan budaya tersebut kepada budaya membaca Quran. Sebelum tu nak main syair, lagu ke apa, qasidah ni. Lepas tu tukar pada Quran lah. Dengan bacaan yang lebih baik dan cantik. Semoga disegani dan dihormati oleh masyarakat. Itulah cerita dia nak. 3.8. Sejarah Tarannum bil Quran. Adalah difahamkan dari beberapa hadis sahih bahawa sejarah Tarannum bil Quran itu tentunya bermula dari sejarah nuzul Quran di Gua Hira pada tahun 910 Masehi. Yang mana Rasulullah SAW sendiri membaca Quran dengan baik, cantik dan elok. Gitulah dah. Baginda pernah menyuruh umatnya supaya membaca Quran dengan bertarannum, bertazyin dan bertahsin. Maksudnya berlagu comel sedap dah.
Itulah secara umum dah. Bentuk cara bayati ke syirkah tahu lah dah. Sabit Nabi tapi nak bunyinya. Kaedah asalnya tak jelas. Dan Nabi semua Nabi baca sedap lah. Tu je boleh katanya. Ada irama, ada selagu sedap. Ada sedap lah bunyinya. 39. Pemanjangan budaya taranum bil Quran. Bertaranum, bertahsin dan bertazyin bil Quran tersebut dipusakai dan dipanjangkan oleh para sahabat seperti Ibn Mas'ud, Ibn Ubay bin Ka'ab, Salim Maula Abi Huzaifah, Abu Musa Asy'ari kepada para tabi'in yang bertanggungjawab untuk menyampaikannya kepada para tabi'in dan seterusnya. Jadi sampai menyampailah dah. Ni kepala-kepala sahabat yang kira baca Quran sedap ni dah. Dan dia ni dia ketua ni. Ya, lepas tu ke poin 10 dah, pengembangan dan pengawalan bacaan Al-Quran. Pengembangan dan pengawalan bacaan tersebut adalah dilaksanakan dengan lebih berkesan dan lebih meluas oleh para tabi'in seperti ni tabi'in pula dah. Tokoh-tokoh tabi'in tadi sahabat dia. Pertamanya Alqamah bin Qais di Kufah pada tahun wafat dia. 92 Hijrah meninggal dia. Lepas tu yang keduanya tabi'in Abdullah bin As-Sa'ib di Mekah. Meninggal dia sana 70 Hijrah. Abdullah bin As-Sa'ib. Yang ketiganya Abu Abdurrahman As-Samli di Kufah, wafat 73 Hijrah. Dia wafat ke ni hidup? Wafat sekarang ni. Abdullah bin Ayyash di Madinah pada wafat tahun 78 Hijrah. Jangan lagi lah ni tokoh-tokoh tabi'in dah. Kemudian terima dan disebarkan meluas oleh para tabi'in pula dah. Seperti Umar bin Abdul Aziz, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan termasuk imam-imam qiraat dan seterusnya, para guru-guru Quran dan para qari'ah yang mu'tabar sehingga ke zaman kini dah. Sampai menyampailah dah, sambung menyambung dah. 3.11 dah. Sejarah taranum dan pengajian Al-Quran di Nusantara. Di Kepulauan Melayu lah dah. Profesor Dr. Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam mengatakan sejarah umat Islam ni hak menarik ni sebenarnya di pasal hak sejarah lain tu ada kitab Arab dah ni. Ada setengah tu. Lah kitab Arab ni ada Kalam dan Tarikh Al-Umam wal Muluk ataupun kitab-kitab sirah ni dah. Ibn Ishaq beberapa je banyak dah. Tokoh tambah juga sikit dah. Tak apalah tu cerita ke Arab ada tahqiq kaji dah. Tapi hak menarik ni sejarah tentang Kepulauan Melayu ni. Kita tak jumpa dah buku lain. Jumpa situ menarik dah. Sejarah umat Islam melibatkan Kepulauan Melayu memang hebat lah dalam buku Dr. Hamka ni. Jadi sini nak ambilnya melibatkan taranum pula dah. Jadi sejarah umat Islam dalam buku Dr. Hamka ni cerita apa mengatakan adalah dipetik dari pustaka Tiongkok. Penulisan Sir Thomas Arnold. Pada tahun 100 dia kata apa? Pada tahun 184 Masehi bahawa agama Islam telah menular masuk ke Nusantara. Ini bermula pada kurun pertama Hijriah bersama kurun ke-7 Masehi. Iaitu semasa pemerintahan Khalifah Bani Umayyah berkuasa di negara Arab. Dia kata siapa ada Islam? Putih kata dah. Sultan Baranat ni. Pengkajian dah. Adalah dipercayai bahawa pengajian taranum bil Quran berkembang selaras mengikut kelajuan perkembangan Islam itu sendiri melalui pedagang-pedagang dan membalik Islam dari negara Arab, terutama pada kurun ke-10 hingga ke-15 Masehi, iaitu sebelum kedatangan penjajah barat seperti Portugis, Belanda, Inggeris termasuk Siam dan Jepun. Kita dah cerita je tak? Maksudnya awal 10 hingga ke-15 Masehi tu masuknya Islam dia sebelum mari orang putih gapo dah penjajahnya. Penjajah pun sebenarnya kebangkitan penjajah sebenarnya ceritanya kejatuhan sebenarnya punca kejatuhan Turki Utsmaniyah benar dah. Orang baru dia bangkit seluruh dunia barat ni dah. Tu orang jatuh ni bangkit semula dah. Jatuh di Konstantinopel tu start situ kak orang putih ni kuat menjelajah dunia nak. Itulah cerita dia. Walau bagaimanapun ketika di bawah penjajahan tersebut iman dan Islam penduduk
Kepulauan Melayu ini telah teguh, yang mana sukar digugat oleh siapa pun. Bermula dari pertengahan kurun ke-20 Masih sehingga kini, perkembangan agama Islam termasuk perkembangan pengajian Tarannum bil Quran tidak lagi bergantung kepada orang Arab yang bukan sahaja dapat berdikari tapi juga sudah bersaingan dengan mereka. Boleh lawan orang Arab dah, orang Melayu ni. Quran. Seperti mana yang kita dapat saksikan dalam musabaqah tilawatul Quran peringkat antarabangsa dan sebagainya. 3.12. Pembahagian lagu-lagu Tarannum bil Quran. Lagu-lagu Tarannum bil Quran yang mutawatir dan terkenal di seluruh negara Islam semenjak dahulu hingga sekarang hanya terbahagi kepada dua pembahagian yang besar, sebagaimana berikut. Pertama, Tarannum Arab Hijazi. Tarannum Arab Hijazi iaitu Tarannum Arab yang berlahjah Hijazi, yang mana iramanya dipengaruhi oleh suasana padang pasir yang berbukit-bukau dengan suhu kepanasan yang agak tinggi. Irama dan rentaknya agak lebih lincah, di samping nada suaranya yang meninggi kehangatan. Dia kata itu Hijazi. Yang kedua, Tarannum Arab Misri. Dua hak besar ni lah. Itu Tarannum Arab yang berlahjah Misri, yang mana iramanya dipengaruhi oleh suasana lembahan Nil, sungai Nil itu dah, yang subur menghijau dengan suhunya yang sederhana dan nyaman. Irama dan rentaknya yang dirasakan lembut berkesopanan, di samping nada suara yang sederhana kemanisannya. Ini kata dua bahagian. 3.13. Perubahan teknik Tarannum bil Quran. Tarannum lagu Quran. Tarannum bil Quran, lagu Quran juga boleh berubah dan boleh diubah sesuaikan. Boleh ubah bukan tetap . Tapi identiti asalnya perlu dikekalkan keutuhannya. Ubah-ubah biar asal tu kena ada lagi dah. Kerana Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda supaya umatnya senantiasa membaca Quran dengan suara dan tarannum lagu yang berlahjah Arab dah. Asal je kena ada Arab. Ikut tajwid betul lah tu kaedahnya. Pertama, keperluan tarannum Arab berlahjah Hijazi hanya sebelum 1940-an. Jadi 1940 itu ikut Arab Hijazi lah, tanah Hijaz lah, Arab Mekah gapo dah. Yang kedua, keperluan Tarannum Arab berlahjah Misri adalah selepas tahun 1940 dah. Mungkin disebabkan oleh kesederhanaan dan kelembutannya terpengaruh dengan cara Mesir lah. Kita lah ni nak ada mendayu sikit kali nak. Ketiga poin saya sepak, kerajaan mempromosikan sistem bacaan yang baik. Bermula dari tahun 1960 Masih, kerajaan Malaysia telah mempromosikan sistem bacaan Quran yang baik menerusi Majlis Tilawatul Quran di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Kesannya bukan sahaja sekadar untuk memupuk semangat dan menarik minat umat Islam, tetapi sekaligus ianya adalah untuk memperkenalkan bagaimana kurikulum bacaan Quran yang sebenar, iaitu mencakupi bidang tahsinus saut, memperbaguskan suara, at-tajwid, baca tajwid betul, at-tarannum dan fasahah. Fasih bahasa ikut bahasa Arab benarlah. Bagaimana anda mengenali falsafah dan peranan tarannum? 3.15 dan falsafah Tarannum bil Quran, iaitu bahawa melakukan baca Quran itu adalah suatu usaha ke arah pencapaian amalan membaca Quran yang bernilai tinggi bagi menghubungi rasa hati pembaca dan pendengar kepada keagungan Allah dan Allah Tuhan penciptanya. Jadi sepatutnya rasa gitulah. Kalau ngaji Quran ni bunyi puas dah tapi tak berasa ingat Tuhan, tak berasa faham makna tu, kata hilang daripada radar sebenarnya dikedaki dah. Bertarannum tanpa memahami falsafahnya bukan sahaja suatu penyelewengan lah, tapi juga suatu pengkhianatan. Kalau ngaji sedap tapi siapa orang tak faham makna, khianat tu dah, kira biar betul dah atas landasan. 3.1 peranan tarannum pada bacaan Quran. Seseorang qari itu tidak harus melupakan tentang peranan tarannum bil Quran supaya matlamatnya dapat dicapai dengan sepenuhnya. Di antara peranannya adalah sebagaimana berikut. Pertama, untuk mencapai tahap ketertilan yang sebenar. Allah Ta'ala berfirman, hendaklah kamu baca Al-Quran dengan seberapa tertil yang termampu. Surah Al-Muzammil ayat keempat. Kedua, untuk memberi penghormatan kepada status Al-Quran.
Rasulullah SAW bersabda, diturunkan Al-Quran itu dengan penuh kebesaran dan kehormatan rakyat Muslim. Jadi kita nak hormat Quran itu, kita nak belajar lagu lah dah, peranan sebenarnya. Dan sedap bunyi baca Quran dah. Ketiga, untuk menambah kekhusyukan dan keinsafan. Itu matlamat dia. Nah, berlagu ke gapo ni, sedap. Siapa kita khusyuk, siapa insaf. Bukan galik sedap tu. Biar faham. Biar khusyuk tu, insaf. Allah Ta'ala firman, mereka bersegera menundukkan muka sambil menangis, sedangkan Al-Quran itu boleh menambahkan kekhusyukan dan keinsafan. Surah Isra ayat 109. Keempat, untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala firman, bila-bila sahaja Quran dibaca, maka hendaklah diam untuk memerhati, dengar bacaannya. Semoga kamu dirahmati Allah. Surah A'raf ayat 204. Kelima, untuk menambahkan seni Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, perelokkanlah baca Quran itu dengan keelokan suara kamu. Sesungguhnya dengan suara yang elok sahaja mampu menambahkan keindahan seni mukjizat Al-Quran itu. Riwayat An-Nasai dan Abu Daud. 3.17 dah. Nabi Daud melahirkan peranan teranum pada zaburnya. Jadi Nabi Daud ni baca sedap zabur dia. Kitab zabur tu terkenal lah. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menegaskan bahawa Nabi Daud AS pernah membaca kitab Zaburnya dengan 70 lagu. Ibn Abbas kata dah, untuk menyegar jiwa dan menarik minat setiap manusia dan binatang pun. Setiap jiwa tidak akan berfungsi jika ianya tidak diusik. Pengusik jiwa yang berkesan ialah peranan taranum. Itulah cara dakwahnya. Sebenarnya kita usik jiwa dengan Quran dah, bukan dengan lagu kau ceramah ke tak. Maulidnya orang bermula dengan Quran lah. Di Jepun lah ni dakwah dia dengan Quran lah, tapi dengan terjemah lah, dengan Quran bunyi serasa menarik. Lepas tu beri Quran dengan terjemahan tu. Dia minat kan, dia kemari semula belajar Quran nak masuk selai ke apa tak. Itulah cara di Jepun. Okey, bagaimana anda pelajari kaedah taranum dia? 3.8. Bertaranum bil Quran adalah suatu ciri ilmu bacaan. Di antara ciri-ciri keilmuan bacaan Al-Quran ialah ilmu taranum, ilmu lagu lah. Iaitu suatu ilmu seni bunyi untuk mencantikkan bacaan Al-Quran. Bertaranum tanpa kaedah atau tanpa ilmu bukan sahaja sekadar merendahkan martabat Al-Quran, tetapi juga boleh mencacatkan Al-Quran dan ianya adalah haram. Kalau siapa punuh ni bukan siapa hilang tajwid ke apa, punah tajwid baru haram. 3.19. Asas-asas taranum Arab Hijazi. Qari Hijazi biasanya membaca Quran berdasarkan asas-asas taranumnya yang tersendiri, yang dirumus dengan ungkapan kata-kata bihumurin dasajina. Bihumurin dasajin. Ba singkatan nama lagu Banjakah. Banjakah. Ini kaedah Banjakah, lagu Banjakah. Kita suruh agak bayati tempat kita tak. Soba. Lepas tu Hijaz. Nahwan. Ros. Sikah tak. Terlalu sikah tak. Lepas Jiharkah. Itu hak biasa suruh. Ni kata. Ba tu singkatan nama bagi lagu Banjakah. Banjakah. Lepas tu singkatan nama lagu Husaini. Hijazi belakang ni. Hijazi dah. Hijazi belakang. Dia banyak lagi baca dah. Dipanggil Husaini. Dah. Mim pula singkatan nama lagu bagi Mayyah. Mim dah. Nama lagu bagi Mayyah. Ra singkatan nama bagi lagu Rokbi dah. Ra dah. Da singkatan nama bagi lagu Dukah. Dari Hijazi tu ada pecah lagi lagu Dukah. Sin singkatan nama lagu bagi Sikah. Ada Sikah ni. Jin singkatan nama lagu bagi Jaharkah. Jaharkah. Jiharkah. Sin tersebut Jaharkah. Jaharkah ke Jiharkah, kita lah ada. Selain daripada lagu-lagu tersebut, terdapat beberapa lagu tambahan seperti Ruma, Usyaq, Rost, Unsad, Sun'ani, Yaman, Hijazi, Hirab dan sebagainya. Itu lagu-lagu dia. Sehingga kini lagu-lagu tersebut tidak popular
dah lagi dah tak sahur dah lagu-lagu tu, kecuali untuk negeri-negeri yang tertentu sahaja dan untuk seni kata berzanji sahaja dah. Kadang-kadang berzanji ke tak? Berzanji lah saya nak ayat dah. Setengah tempat berzanji ni ada ke Quran baca Quran baca. Okey, 3.20 asas-asas taranum Arab Mesir. Arab Misri dah. Berdasar kepada kaedah yang disampaikan oleh Fadilah Syekh Taha Al-Fashni dari Mesir, bahawa qari-qari Mesir biasanya mereka membaca Quran tidak lari daripada asas-asas taranum yang 4, iaitu Bayati, Hijazi, Iraqi dan Rost. Bayati, Hijazi, Iraqi dan Rost. Manakala yang lain-lainnya adalah sebagai tafarru', yakni cawangan. Cawangnya sahaja seperti Husaini, Kurdi, Sabah, Ajam, Nahawan, Nuwa Asra, Isyaq, Sikah dan Jaharkah. Demikianlah 12 lagu yang pernah diamalkan oleh qari-qari Mesir sebagai lagu bacaan Al-Quran. Kalau selebihnya adalah diamalkan untuk lagu-lagu qasidah dan lagu-lagu muzik sahaja. Setengah tu qasidah dah berentuk muzik. Qasidah nyanyi. Nyanyi. 3.21 susunan taranum yang popular di Malaysia. Qari-qari dari Malaysia masa kini telah mempopularkan bacaan Al-Quran dengan taranum yang disusun seperti berikut. Pertama, Bayati. Tempat kita ni suhu jenis Bayati ke apa nak? Bayati dah. Bayati, Sabah, Hijaz, Nahwan dan Rost. Yang alif alif dah. Ba tu ba. Ya dari sikit dah. Bayati, Hijaz, tak ada Sabah dah. Nahwan, Rost, ada Rost dan Sikah, tambah Sikah dah. Dia buai Sabah, buai Rost, buai Sikah. Beza nak alif ni. Ya beza nak pertama tadi dah. Yang ketiga ta atau yang ketiga Bayati, Nahwan, dia buai Hijaz dah. Rost, Sikah dan Jaharkah. Ditambah Jaharkah dia. Dia buai Hijaz. Dia buai Sabah. Gitulah. Dia bobohnya boboh Sikah dan Jaharkah. Yang keempatnya Bayati, Sabah, Nahwan, Rost dan Sikah. Ni buai Jaharkah pula dah. Dia buai Sabah. Yang jin yang keempatnya, kelimanya Bayati, Iraqi, tambah Iraqi, Hijaz, Sikah dan Rost. Ni taranum jenis-jenis 5 jenis lah taranum dah di Malaysia ni. Jadi peratus mengamalkan dengan bahagian alif atau ba tu 1 dan 2 dah. Alif dan ba 50%. Banyaknya alif dan ba je dah. Bayati, Sabah, Hijaz, Nahwan dan Rost, ataupun Bayati, Hijaz, Nahwan, Rost dan Sikah dah. Gitu ya, boleh Sabah. Gitulah antara alif dengan ba tu banyak dah. 50%. 30% mengamalkan dengan bahagian ta. Bayati, Nahwan, Rost, Sikah dan Jaharkah tu 30%. 15% mengamalkan dengan bahagian sa, bahagian keempat tu dah. Bayati, Sabah, Nahwan, Rost dan Sikah dah. 5% mengamalkan dalam bahagian jin. Bahagian kelima itu Bayati, Iraqi, Hijaz, Sikah dan Rost. 5% saja. Jadi banyak sekali alif dengan ba ataupun 1 dan 2 tadilah. Okey, 3.22 sistem taranum bil Quran di Malaysia. Setiap taranum hendaklah mempunyai berbagai harakah yang mengandungi beberapa qita'ah dan beberapa mahtahnya dah, yang disusun mengikut teknik-teknik yang tertentu seperti berikut. Pertama, satu harakah dah. Iaitu satu alunan irama yang mengandungi beberapa qita'ah, beberapa potongan dengan satu mahtahnya dah. Ni lepas ni dah bincangkan istilah mahtah ke apa. Nah. Yang kedua dah satu qita'ah dah. Jadi iaitu satu alunan irama yang paling pendek tanpa mahtah. Ini istilahnya paling kita bincang lah. Yang ketiga dah satu mahtah dah. Iaitu suatu bentuk atau gaya penghujung kepada suatu alunan. Gaya hujung. Qita'ah tu pendek. Harakah tu berapa qita'ah
dengan satu matah dah. Panjang kita baca dah. Yang keempat dah. Satu taranum, iaitu satu jenis irama yang mengandungi berapa qit'ah dan berapa harakah dengan berbagai mahtahnya. Jin, satu persembahan. Yang kelima dah. Satu persembahan iaitu suatu bacaan yang diperdengarkan mengandungi berapa jenis taranum yang disusun dengan teknik-teknik tertentu menerusi ciri-ciri tersebut dah. 3.23 Sistem persembahan taranum bil Quran di Malaysia dah. Setiap persembahan hendaklah mengandungi perkara-perkara yang berikut. Pertama, mengandungi berapa jenis taranum yang berlainan tanpa takrir, tanpa diulang-ulang lah. Yang kedua, mengandungi berapa tabaqat, peringkat suara yang disusun mengikut tingkat tekniknya lah, ikut tekniknya. Ketiga, taranum pembukaan dan taranum penutup hendaklah dari jenis yang sama. Sebab baiknya taranum bayati. Ini kata dah. Buka ni dengan bayati lah. Bayati ni buka dengan tutup tu dengan bayati molek dah. Okey, lepas 3.24 dah. Ciri-ciri persembahan taranum bil Quran yang baik. Untuk mendapat persembahan yang baik, perlulah mengikuti ciri-ciri yang berikut. Pertama, susunan harakatnya rapi dan bersistematik. Kedua, susunan taranumnya rapi dan bersesuaian. Ketiga, persesuaian taranum dengan ayat. Keempat, persesuaian taranum dengan hukum tajwid. Yang kelima, persesuaian suara dengan taranum. Keenam, pengendalian suara dan taranumnya dengan lahjah Arab. Itulah lebih kurang ni. Nak sembah taranum ni. Yang 3.25, peranan harakah secara umum. Setiap qari perlu mengetahui peranan harakah secara umum sebagaimana berikut ni. Pertama, untuk memperbagaikan seni bunyi. Kedua, untuk menghidupkan bacaan. Ketiga, untuk meningkatkan persembahan. Keempat, untuk menjadi pengukuran kepada lagu-lagu yang akan dibaca sesudahnya. Seseorang qari yang mengalunkan taranum bil Quran tanpa mengetahui peranan harakatnya adalah umpama seorang musafir yang meneruskan perjalanan tanpa matlamat. Sentiasa hanyut mengikut arus saja. Kata gitulah ada umpama dah. Okey, 3.26. Peranan khusus kepada tiap-tiap harakah. Tiap-tiap harakah itu memang mempunyai peranannya yang khusus dan setiap qari perlu memahaminya dengan betul-betul lah. Demi untuk menyusun dan menyesuaikan satu harakah kepada harakah yang lain dengan lebih rapi dan lebih sempurna, iaitu seperti berikut. Pertama, harakah pertama mempunyai peranan penyesuaian. Harakah pertama, gerakan pertama. Harakah kedua mempunyai peranan rangsangan. Merangsang, menarik minat dah. Yang harakah ketiga mempunyai peranan jawab. Jawab pula dah. Harakah keempat mempunyai peranan jawab berjawab. Jawab kepada jawab dah. Harakah kelima mempunyai peranan persediaan. Harakah keenam mempunyai peranan penutup. Ini gerakan-gerakan dia dah. 3.7. Memahami kehebatan dan kecanggihan harakah. Di antara ciri-ciri kehebatan dan kecanggihan harakah itu adalah sebagai berikut. Pertama, harakah yang mempunyai salalam nuzul. Salalam nuzul iaitu tinggi-tinggi menurun. Apa dah? Tinggi-tinggi menurun, tinggi-tinggi untuk menurun. Tinggi-tinggi untuk menurun. Harakah punya sulalum. Salalum sa'ud. Salalam sa'ud. Iaitu tinggi-tinggi untuk menaik pula. Meningkat sa'ud tu ukah kata naik dah. Nuzul tu turun dah. Tinggi-tinggi tu kau naik pula untuk menaik dah. Harakat yang punya wasalah al-mumasalah iaitu gabungan dua angin lagu atau lebih. Dua angin lagu atau lebih. Yang ketiga, harakah yang punya ikhtilal lahna iaitu kesombongan untuk menurun atau menaik dah. Nak naik nak turun pula lepas ni dah. Jadi ikhtilal lahn. Yang kelimanya harakah yang punya burdah yang tersusun iaitu bunga-bungaan yang menarik. Ini kaedah-kaedah. Benda ni biasalah kita belajar teori je hari ni dah. Untuk belajar betul-betul kita lebih boleh bayar dah. Baca kitab ke apa ni boleh bayar. Lepas ni kena ngadak tegur Quran ni mesti talaqi dan musafahah dah. Nah, musafahah jadi kena mulut ke mulut lah. Dengan tok guru biasa dah.
Perhatian dalam mencari kecanggihan harakat, janganlah sampai kepada tahap menghilangkan kualiti Al-Quran. Jangan sampai hilang pula kualiti Quran dah. Jika berlaku demikian, maka ianya adalah dipertikaikan, dipertikaikan oleh ulama lah. Apakah diharuskan atau diharamkan. Kalau sampai hilang maksud Al-Quran, kualiti Al-Quran, boleh jadi haram lah, gitu lah lebih kurang. Jadi paling kurangnya kita kena faham landasannya tajwid. Ikut tajwid tu lah. Pengenalan Taranum Bayati dan sejarahnya. Perkataan Bayati adalah dari bahasa Arab yang bererti rumah atau tempat kediaman. Dan pada istilah ilmu Taranum, ianya adalah nama bagi suatu jenis alunan Taranum yang dipopularkan oleh qari-qari Arab, terutama qari Mesir. Qari Mesir lah. Taranum Bayati tersebut mula diperkenalkan di tanah Melayu ini kira-kira pada tahun 1940-an sehingga kini ianya amat terserelah sekali. Jika suatu persembahan bacaan Quran itu tidak dimasukkan Taranum Bayati, maka dirasakan belum lengkap dan belum sempurna. Gitulah dah. Saya rasa sekat tu kali hari ni lah. Itulah, lepas ni kita nak sambung lagi sifat-sifat Taranum lah, Taranum Bayati dan seterusnya. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.